الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin limpah rahmat Allah pada malam ini kita dapat bertemu di surah Rawdatul Ilmi bagi membicarakan kitab iaitu Qaulul Tam fi Ahkamil Imam wal Ma'mum, iaitu kitab kata-kata yang sempurna, Qaulul Tam, kan, yang tamam, kata-kata ataupun tulisan yang telah dinakalkan ataupun yang telah dituliskan semula oleh Datuk Syekh Haji Zakaria bin Haji Ahmad Wan Besar, yang mana beliau telah menulis satu nota yang lebih ringkas lalu dijadikan satu bahagian buku yang mana untuk menjadi panduan kepada kita berkaitan tentang permasalahan imam dan juga makmum. Pada yang lepas kita telah membaca tentang pendahuluan kitab, dan pada hari ini kita akan mula masuk dah, iaitu untuk bahagian yang pertama di dalam muka surat 1. Di dalam muka surat 1, pada yang lepas saya telah ceritakan kenapa buku ini diterbitkan dan apakah tujuan utama buku ini ditulis oleh beliau, yang mana kalau ikut daripada karangan ataupun penjelasan daripada muqaddimah beliau, iaitu perbahasan berkaitan tentang Qaulut Tam fi Ahkamil Imam wal Ma'mum ni kalau ikut banyak, tetapi dia ambil yang mana menjadi satu kebiasaan dilakukan oleh orang-orang kita, orang Melayu kita ni terutamanya, kan. Maka dicatatkan beberapa masalah yang mana kita akan cuba rungkaikan bersama. Kita akan bincangkan masalah-masalah penting bagi makmum dan juga imam, yang mana mungkin kita akan lihat nanti, kita akan ketemukan pelbagai masalah yang mana sama ada kita sedar ataupun tidak, mungkin benda tu kita buat ataupun tak buat, ataupun perkara ini mungkin mampu untuk kita elakkan ataupun kita kena lakukan. Jadi kita akan bincangkan bersama nanti, kan. Dan di dalam permulaan kitab ini juga ia telah menyebut berkaitan tentang apakah hukum-hukum, iaitu melaksanakan solat secara berjamaah. Kan, kalau kita lihat dekat sini diceritakan pada muka surat yang ke 5 V1 tu, 6 V1 ataupun VI. Dia kata seperti mana kita maklum bahawa sembahyang berjemaah itu adalah, ada kalanya ia adalah fardu ain, iaitu fardu ain ni macam mana? Contoh seperti solat Jumaat. Dan juga ada kala hukumnya, iaitu untuk solat berjemaah ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ni macam mana? Bagi mereka yang melaksanakan solat 5 waktu, macam kita hari ni mai. Solat 5 waktu ni hukum dia adalah fardu kifayah bagi melaksanakan secara berjemaah. Solat fardu wajib, tetapi solat secara berjemaah itu adalah fardu kifayah. Di dalam taman ni ramai yang duduk dalam taman ni, tetapi alhamdulillah kita yang mana datang ni melaksanakan solat tersebut secara berjamaah, bermakna telah melepaskan ahli qaryah yang lain daripada hukum solat fardu kifayah secara berjamaah ni tadi. Tetapi jangan pula kita duk menganggap bahawa dah kita duduk kat taman ni, dah ada orang duk sembahyang dah, kita tak payah main pun tak apa. Tak bolehlah macam tu, kan. Sebab selagi mana kita tak buat, maka tidak jatuh, tidak gugur ke atas kita fardu kifayah tersebut, kan. Kalau orang tak buat terus dia jadi wajib, kan. Ada surau tapi orang tak langsung tak buat solat berjemaah, jadi lagi masalah, kan. Okey, jadi ini antara yang dibincangkan ataupun yang disebut pada permulaan. Jadi kita akan lihat pada masalah yang pertama,
Masalah penting bagi makmum dan imam pada permasalahan yang pertama, iaitu bacaan ketika sembahyang diqamat. Maksud dia macam mana tu? Apabila sembahyang diqamat, maka disunatkan bagi yang mendengarnya bahawa berkata ia seperti apa yang diucapkan oleh tukang qamat. Dekat sini disebut bahawa sekiranya bila dia mendengar ataupun kita mendengar iqamah dikumandangkan, kan iqamah itu disebut, maka bagi mereka yang mendengar perlulah mengucapkan seperti mana apa yang diucapkan oleh orang tukang qamat. Bilal tadi inilah ataupun muazzin ni tadi, dia azan lepas tu dia iqamah, kan, maka kena sebut, melainkan pada ucapannya iaitu qad qamatis salah, kan, maka disunatkan yang mendengar maka ia berkata aqamahallahu wa adamaha wa ja'alni min salihi ahliha, kan, ataupun min salihi ahliha. Semoga Allah menegakkan sembahyang itu dan mengekalkan atas mengerjakan sembahyang itu dan menjadikan aku daripada sebaik-baik ahlinya. Maknanya kalau kita sekurang-kurangnya menyebut aqamahallahu wa adamaha pun dah cukup dah. Kan, kalau kita boleh tambah lagi, iaitu waj'alni min salihi ahliha. Kan, kalau kita boleh tambah lagi. Tak kala kita mendengar qad qamatis salatu qad qamatis salah, kan, maka kita kena sebut yang tu. Kan, sunat tu nah, sunat. Kita duk cari pahala sunat ketika mana melaungkan azan dan iqamah. Inilah, iaitu pahala yang ketika mana azan, apa dia? Menjawab azan. Kan, sama juga ketika mana di dalam kalimah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, maka apa yang perlu kita menyebut? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama macam tu juga di dalam iqamah, maka apabila disebut qad qamatis salah, tu qad qamatis salah, maka sunat untuk kita menyebut aqamahallahu wa adamaha wa ja'alni min salihi ahliha, kan. Dan permasalahan yang kedua, janganlah berbimbang, asyik, mashghul dengan doa ketika sembahyang Jumaat di qamat. Ni maksud dia macam mana ni? Orang qamat ketika mana solat Jumaat, maka dia kena jawab iqamah tu dulu. Kena jawab iqamah. Esok kita nak sembahyang Jumaat ni, hak laki lah. Ketika mana iqamah dikumandangkan, ramai orang ambil sambil lewa. Ada setengah tak jawab, ada setengah buat tak dengar, ada setengah yang berdoa. Bukan waktunya dah, iaitu untuk kita berdoa ketika mana iqamah dikumandangkan ataupun disebut. Sebab tu disebut kat sini, apabila sembahyang Jumaat di iqamat, maka hendaklah kamu berbimbang asyik dengan menjawab tukang qamat itu. Maknanya kita kena ikut seperti mana apa yang disebut oleh Tok Bilal ini tadi, iaitu qamat, lafaz qamat ni tadi. Dan janganlah kamu berbimbang asyik ketika mana qamat dengan kamu berdoa. Kan, jangan seperti mana yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang jahil. Orang-orang jahil buat perangai macam ni, iaitu ketika mana iqamah dibaca, dikumandangkan, dilafazkan, maka dia kalut nak doa. Kan, mereka pada ketika ini asyik berdoa dan meninggalkan daripada menjawab tukang qamat, dan perbuatan mereka ini adalah salah kerana tidak tepat dengan sunnah, dan sesungguhnya tempat dan masa berdoa itu ialah setelah selesai iqamah, waktu memperbetulkan saf. Kalau kita nak berdoa, kan ada salah satu tempat mustajabnya doa pada hari Jumaat ketika mana iqamah dikumandangkan. Kita kena faham maksud dia kat situ bila selesai iqamah itu dah habis. Ketika mana kita bangun nak berdiri, kita nak buat saf, itulah waktunya kita berdoa. Kan, waktu itulah kita berdoa. Jadi waktu tu kita nak berdoa, berdoalah macam mana sekalipun, tak kisah kita nak minta doa pada Allah, mintalah, tetapi bukan ketika mana sedang iqamah. Syarat dia mesti selesai iqamah, sedang nak buat saf, maka pada waktu itu boleh kita berdoa. Okey. Dan yang permasalahan ketiga, janganlah berdiri sehingga selesai iqamah. Yang ni keadaan faktor umum. Kita boleh tengok beberapa bahagian. Para makmum yang sedang duduk jangan bangun berdiri sehingga selesai daripada qamat. Dan kata qil, hendaklah bangun berdiri ketika mana tukang qamat berkata qad qamatis salah. Dan kata qil, jika seseorang makmum orang muda yang kuat bangun berdiri, hendaklah ia berdiri ketika mana selesai daripada iqamah.
Dan jika ia orang tua yang lambat bangun, hendaklah ia berdiri ketika mana tukang qamat berkata, qad qamatis salah. Atau pada waktu yang ia mengetahui apabila ia berdiri tegak serentak dengan selesainya qamat, supaya ia sempat bertakbiratul ihram mengiringi imam. Kan? Permasalahan yang ketiga ni, maknanya apa dia? Jangan bangun lagi selagi mana tak selesai iqamah. Ada yang kata bila nak dengar iqamah terus bangun. Sebab apa? Dia nak digan untuk nak duduk saf yang awal. Kan, sebab dia nak digan untuk duduk saf yang awal. Sekiranya memang jemaah itu adalah padat, memang dia kena digan cari untuk masuk saf yang awal, boleh dia buat macam tu, tak ada masalah. Kan? Tapi sekiranya kalau kita nak ikut seperti mana apa yang dianjurkan, iaitu macam mana? Tunggu iqamah itu selesai dulu, habis dulu. Ini terutamanya bagi yang muda. Kan? Habis iqamah baru bangun. Bangun, lepas tu terus bergerak pergi ke saf. Bergerak kita, mesti kita kena bangun bergerak. Orang ada setengahnya dia bangun dengan iqamah, dia bangun, dia berdiri duduk tentu je. Biar orang lain mau pakat pergi ke depan. Jangan dia duduk tentu. Lain kali sampai dah habis, cantik aku duduk line belakang sekali. Sekali habis salam cepat aku keluar. Ni terutamanya berlaku di mana? Di masjid. Kan? Waktu bila? Solat Jumaat. Kan? Janganlah. Jadi maknanya cara yang terbaik kita buat macam mana? Kalau kita mampu untuk berdiri dengan cepat, kita ni kuat, bertenaga, kan? Maka sebaik-baiknya tunggulah sampai selesai iqamah itu habis dulu. Kan? Dan dibolehkan yang bangun pada tepat waktunya siapa dia? Ni sekali kita akan jumpa, iaitu imam. Imam. Kan? Imam dia bangun dulu menunjukkan bahawa dia bersedia untuk menjadi imam. Maka pada waktu itu makmum, bukan makmum, Bilal tadi, dia akan mula melaungkan iqamah. Maknanya nak menunjukkan bahawa imam ni dah bersedia. Saya nak bangun awal sikit boleh tak ustaz? Ketika mana dia sebut qad qamatis salah, boleh, tak ada masalah. Tetapi sekiranya kita mampu untuk lagi cepat boleh buat lepas pada tu, buat. Sebab ini yang mana dianjurkan kepada kita. Tetapi kalau sekiranya kita tahu kita ni jenis nak bangun pun lambat, kita boleh bangun daripada awal lagi, tak ada masalah. Kan? Kalau kita rasa kita ni jenis bangun lambat. Okey? Dan sebaik-baiknya ialah supaya ia sempat bertakbiratul ihram mengiringi imam. Jangan sampai satgi dia duk kalut, dah nak tunggu sampai iqamah, habis iqamah, imam tu pula cepat saja pipi naik depan, terus dia takbiratul ihram. Kalau kita tahu jenis imam dia macam tu, maka kita kena segerakan bangun. Tapi kalau kita tahu imam tu bila dia duduk di tempat imam, dia toleh dulu kanan kiri, kemudian dia akan bagi tahu dulu perbetulkan saf, rapatkan saf, duduk dalam barisan elok-elok, jenis dia sembang macam tu dulu, maknanya sempat lagi untuk kita bangun penuhkan saf. Kan? Jadi maknanya kita boleh tunggu. Tetapi kalau kita tahu imam tu dia jenis bila bangun dia pergi kat tempat tak cakap banyak dah, Allahu Akbar, yang kita ni baru duduk bangun. Sebab itulah yang ni imam dia kena tahu situasi macam ni. Sebab tu sepatutnya imam bila dia menjadi sebagai seorang imam, dia dah bangun bersedia awal. Bila dia dah bangun bersedia awal, kata dia adalah menjadi imam, maka tukang qamat tadi ni dah ready dah. Jangan pada waktu itulah kita baru nak suruh, tak apa tuan nak jadi imam, kawan ni nak jadi imam. Ramai kebiasaannya kita gharib biar macam tu. Biasanya kita buat macam tu. Kan? Tak apa, nak jadi imam, kawan ni pun tak apa, awak nak jadi imam. Kan? Qamat dah buat lama dah, tapi duk lawan tolak lagi. Sedangkan bila iqamah itu dah disebut, dilafazkan, bermakna imam dah bersedia. Imam dah kena get ready dah. Pada waktu tu dia dah sedang, kalau bolehnya dia dah pegang mic, dia duduk kat depan sekali dah. Barulah bila ini lafazkan iqamah. Kan? Kita kadang-kadang bila ambil mic, dia tengok dah orang yang sunat tak ada dah ni, dia pun ambil mic, dia qamat. Elok dia qamat, dia duduk koleh belakang dah. Ni siapa nak jadi imam? Tak ada lagi. Tak apa nak entah nak pakat duk lawan tolak pada waktu tu, lain kali barulah nak naik. Sedangkan dah ada tempoh menunggu pada waktu tu. Tempoh menunggu. Jadi kat situlah orang akan nampak seolah-olah kita ni tak bersedia lagi untuk melakukan solat secara berjamaah. Sebab apa? Imam tak betul-betul bersedia. Kan? Jadi kalau kita nak minta orang lain jadi imam pun, contoh kita ni dah ada imam rawatib kat sini, kita dah ada imam yang bertugas sini,
Jadi bila imam tu dia nak minta orang lain nak jadi imam pada waktu tu, dia kena beritahu siap-siap. Kan? Contoh dia kata, ustaz gini nak imam lah lepas ni. Okey, baik. Jadi yang jadi ustaz ni tadi, dia nak jadi imam, dia dah kena ready. Kan dia dah kena ready. Contoh lagi kata nak beritahu, kata saya nak jadi imam. Saya nak kena ready dah. Baru iqamah boleh buat. Kita dah lain sebelum ni kita buat. Betul tak? Kalau kata kita tak belajar, kita tak berapa nak faham, kita duk sebut macam mana? Qamat. Lepas tu lagi pakat kali tengok siapa nak imam ni. Kan kawan ni kata ustaz nak kawan ni kata hantar nak pakat duk lawan tolak macam tu kita kan. Imam tak nak lagi. Betul tak? Dah buka langkah silat. Tapi imam tak nak. Kan ni yang banyak berlaku jadi dia. Kan jadi jangan buat macam tu. Okey? Yang keempat, tidak disunatkan tahiyatul masjid ketika sembahyang sedang diqamatkan. Tak ada lagi dah. Ni kalau kita pergi belah Mekah, Madinah ni banyak jumpa lagi. Tu imam dah sembahyang masuk takbir yang pertama dah pun, dia bantai solat sunat relax lah. Duduk sebelah kita tu. Tengok-tengok kita duduk tengah duduk takbir macam tu, dia duduk relax, rokok, sujud, bagi salam semua, dia bangun pula. Dia tahu imam tu hari ni nak baca panjang. Dia dengar imam tu baca surah ni panjang ni. Jadi dia bantai solat sunat dulu. Tak boleh lah. Kalau dah mula dah iqamah ataupun dah mula takbiratul ihram untuk solat wajib, tak ada lagi dah solat sunat. Sebab yang wajib itu dia telah mendahului daripada perkara yang sunat. Maka tak ada dah lah untuk buat yang sunat. Ni tak ada, dia bantai lagi buat sunat. Okey, jika seseorang itu masuk ke dalam masjid dan tukang qamat sedang berqamat, maka tidaklah disunatkan ia bersembahyang sunat tahiyatul masjid kerana berpandukan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis shalah fala salata illa maktubah." Apabila sembahyang telah diqamatkan, maka tidak boleh sembahyang melainkan sembahyang maktubah, solat fardu. Tak ada lagi dah. Kan? Dan telah diterangkan dengan demikian oleh Al-Muhammili. Kemudian mengikut pendapat yang sahih, hendaklah ia tetap berdiri menunggu sembahyang. Demikianlah berkata pengarang kitab Al-Kifayah dan berkata Al-Hannati di dalam fatwanya, jika masuk seseorang ke dalam masjid dan sembahyang sedang diqamatkan, maka janganlah ia berdiri, bahkan ia hendaklah duduk, dan apabila selesai daripada qamat, barulah ia bangun semula untuk melaksanakan solat sembahyang. Kan? Qamat sedang dibuat, Allahu Akbar, dia masuk pintu tu, dia kena berdiri ke dia kena duduk? Sedang qamat ni, kan, pegang mic dia pun nak masuk, Allahu Akbar, kita pun masuk. Jadi pada waktu tu kita kena duduk kan kena berdiri? Kita dah masuk tu dalam keadaan kita berdiri terus. Tapi kita duduk berhenti tunggu tentu saat. Maknanya tunggu berhenti saat untuk kita menjawab iqamah, kemudian kita teruskan berjalan untuk duduk dalam saf. Tetapi kalau pada waktu tu kita sedang duduk, tunggu duduk saat. Sampai selesai habis iqamah, baru kita bangun, gerak mai ke depan. Tapi kalau dia ni jenis memang nak ligan untuk saf ke depan, kan? Saya tak boleh Ustaz, kita takut tak dapat saf depan ni, ruginya. Saya memang nak ligan saf depan, kan? Jadi dia jenis segera, dia bangun, dia terus mai ke depan, kan? Okey. Jadi kat sini dah kita boleh lihat bahawa disebut kepada kita jangan tunaikan solat sunat ketika mana iqamah sedang dibuat. Tak ada lagi dah pada waktu tu. Janganlah dah kita nak solat lagi dah. Kan? Dah tahu kalau kita ni nak sembahyang sunat qabliyah ataupun solat qabliyah lah, ba'diyah tak ada dah sebab tak ada dah sembahyang lepas tu. Kan? Qabliyah. Kalau kita jenis nak sembahyang solat sunat qabliyah, kita mai awal sikit. Kan? Mai awal sikit. Solat subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isya ke, kita nak buat solat sunat qabliyah tu. Kan? Jadi sebab itulah dekat sini pun rasanya sini pun ada tulis. Ada kot. Ni. Buat waktu iqamah 10 minit sebelum. Ada waktu yang panjangkan sikit 15 minit. Kan? Ada yang setengah tempat sampai 20 minit. Sebab apa? Kita nak tunggu meraihkan. Selepas azan tu kita tahu orang ada yang lagi berniat nak mai. Jadi kita tunggu Ustaz, jangan kalut sangat. Ada setengah tempat habis-habis azan tu iqamat cepatnya. Kan? Ada. Tunggu Ustaz rasa dalam 2 minit ni kot. Sedangkan kat jam masa dia pun siap tulis dah.
5 minit baru iqamah. Baru 2 minit dia bantai iqamat dah. Dah 3 minit lagi baki tu. Iqamat siap dah. Tak boleh ustaz, saya gitu imam nak pergi kerja, kena cepat kan. Kan. Lah ni nak digan pergi kerja ke macam mana? Kan. Kita nak legan pergi kerja ke macam mana? Kita kena tengok. Sebab kita dah dilantik, maknanya kita kena tanggung amanah tersebut. Kan. Sebab tu bila kita dah memegang sebagai jawatan imam ni, kita kena hati-hati. Kan. Macam tu juga Bilal. Okey. Janganlah makmum berdiri sehingga imam keluar daripada tempatnya bilik. Ni yang kita sebut tadi. Para makmum hendaklah jangan bangun berdiri sehingga imam itu keluar daripada tempatnya sekalipun sembahyang itu telah selesai diiqamahkan. Kerana berpandukan kepada sabda Nabi SAW, "Idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni qad kharajtu." Apabila sembahyang telah iqamahkan, maka janganlah kamu semua bangun berdiri sehingga kamu semua melihat aku keluar. Tu Rasulullah tegur. Kan? Sebab tu dah saya kata tadi, bila kita jadi tok imam, get ready siap-siap. Kadang-kadang tengok dekat situ, makmum dah bangun duduk dalam saf dah, imam tak keluar, tak dengar lagi. Tak tahu lagi duk cari siapa jadi imam. Kan? Okey. Maka dan dinaqalkan pada syarah Muhadzab daripada Syekh Abu Hamid bahawasanya berkata ia, mazhab kita dan mazhab Abu Hanifah, bahawasanya hendaklah para makmum itu bangun berdiri selepas selesainya muazzin daripada qamat, dan berkata Imam Nawawi, dan pendapat ini sungguh muskil kerana menyalahi dengan hadis idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni qad kharajtu, iaitu selagi mana kamu tak nampak tengok aku ni keluar untuk jadi imam, maka hangpa jangan bangun. Kan? Sebab itulah Rasulullah ketika mana sebelum Rasulullah wafat, sedang Rasulullah ngering sakit, Rasulullah buat apa? Pesan siap-siap, aku nak Sayyidina Abu Bakar Siddiq jadi imam. Rasulullah habaq siap-siap. Kan? Tiba-tiba mereka ganti Sa'ad. Yang naik siapa dia? Orang lain. Pada ketika itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq keluar pergi tempat lain. Rasulullah panggil yang jadi imam tu tadi. Mana dia? Abu Bakar Siddiq. Tak ada, dia keluar Sa'ad. Pergi panggil dia balik-balik dan suruh dia ganti jadi imam. Rasulullah nak abang kata tegahnya bila seorang pemimpin tu yang merupakan dia imam dalam solat. Jadi kalau kata kita ni buat jadual, sebab itulah macam dengan kita sekarang ni, imam, pastikan kita ni ada dijadualkan. Ada imam rawatib lantik 3, 4, 5 orang. Kalau kita tahu kata jenis kita ni tak boleh nak tumpu. Tapi kalau kita rasa kita ni memang tak boleh jadi imam, jangan. Saya sendiri pun masjid dekat rumah saya nak lantik imam rawatib, saya kata saya tak mahu. Kalau saya pergi nak minta saya jadi imam, insya-Allah saya boleh. Tapi kalau nak lantik saya jadi imam rawatib, saya tak mahu, saya kata. Takut, bukan apa? Sebab apa? Sepatutnya pada waktu itu jadual kita jadi imam, kita tak dapat jadi imam. Orang tak dapat buat solat, ataupun orang solat tapi pada waktu itu imam lain, yang mana kita tak tahu dia tu macam mana keadaan boleh jadi imam. Lebih baik kalau kata kita tak mampu, buat siap-siap jadual. Sebab ada orang tengok, orang kata, ustaz, habis tu kami ni duduk kat masjid je ke, tak boleh ke kami nak pergi bercuti ke, jumpa family apa semua. Kalau tahu macam tu, buat jadual bagi elok-elok. Terutama tu mana? Tu macam ni kita kat sini lah surau. Surau tak ada imam tetap. Kan? Bukan ada lantikan daripada majlis agama ke apa semua surau ni. Jadi yang mana dia rasa berkuasa untuk dia jadi imam, dia mai. Nasib baik kita kat sini ni macam yang ada abang pun. Kan? Tapi kadang-kadang tu lah dia qomat, dia ada imam. Kan? Tapi alhamdulillah bila dah susun jadual bagi elok-elok dah, kena letak bagi betul-betul. Kan? Kalau kita tahu pada waktu tu kita hari ni memang tak boleh. Contohnya Zuhur satgi memang saya tak dah ni. Telefon siap-siap bagi tahu, minta tolong Zuhur satgi ni pi nak jadi imam Ustaz. Sebab aku tak boleh pi. Kena bagi tahu siap-siap. Sebab bukan apa, imam bermegang amanah yang cukup berat. Ni yang saya kata tadi. Tidak boleh kita bangun untuk melaksanakan solat selagi mana imam tak ada keluar, dia muncul depan kita. Tu hadis Rasulullah tu. Hadis tu hadis cukup berat, sahih. Kan? Maknanya kita nak solat, imam kalau dia tahu kata dia kena nak jadi imam, get ready. Get ready siap. Kan? Maknanya dia pun dah ready, dah bersedia dah kata dia untuk menjadi imam. Jadi Bilal tadi ni baru boleh nak qamat. Bila dia dah qamat dah, imam terus pergi ke depan. Ataupun imam duduk kat depan tu siap-siap terus. Bila qamat terus, tak masalah. Kan? Okey. Jadi ni. Makruh sembahyang sunat ataupun sujud tilawah selepas qamat ataupun hampirnya.
Apabila sembahyang itu telah diiqamatkan, maka janganlah para makmum asyik dengan mengerjakan sembahyang sunat ataupun sujud tilawah. Dan jika imam menyuruh muazzin qamatkan sembahyang dan ia belum memulakan qamatnya, atau ia tidak disuruh oleh imam qamatkan sembahyang tetapi diketahui mengikut adat masa memulakan qamat itu telah sampai, maka adalah makruh bagi makmum memulakan sembahyang sunat, seperti mana makruhnya sembahyang sunat selepas diiqamatkan sembahyang. Atau tidak makruh baginya kerana qamat itu belum dimulakan lagi, mengikut qaul pendapat yang muktamad bahawa perbuatan tersebut makruh hukumnya, kerana barang yang hampir kepada sesuatu perkara diberikan hukum perkara itu, kerana qamat belum boleh berlaku semasa ia sedang di dalam sembahyang sunat itu, dan demikian boleh menyebabkan luput takbiratul ihram dengan mengiringi imam. Sebab itulah kita tengok masjid lah ni banyak dah bubuh jam yang ada tempoh waktu. Tak ada jam yang tempoh waktu qamat, dia letak masa macam ni. Nak bagi tahu kan, biasanya qamat akan dikumandangkan selepas 15 minit azan contoh. Maka kita pi pada waktu tu, contoh masuk iaitu pada 6-7 minit pagi subuh. Kan dah azan, dah masuk pada waktu tu. Jadi kita pi pun dah 6-7 minit, maknanya lebih kurang dalam pukul 6 suku ni sekali dia nak qamat dah ni. Jadi kita pun tak sampai pada waktu tu 6 suku, orang tak qamat lagi. Boleh kot mayang sunat noh. Boleh kot kita mayang sunat. Jadi kita pun angkat takbir, Allahu Akbar. Duduk tak duduk sat, maka pada waktu tu panggil muazzin ni tadi, dia bangun lalu dia buat qamat. Makruh pada waktu tu kita solat. Sebab apa? Pada waktu itu dah hampir dengan iqamah. Jadi sebab itulah kenapa lah di masjid surau ambil jam jenis macam tu tadi. Bila bahas tentang benda ni, maknanya kita nampak beberapa benda berkepentingan. Sebelum ni ada nak cerita tak pasal berapa minit nak kena qamat selepas qamat, lepas azan? Tak ada bicara pun. Tunggu ya. Tambah kami dulu duduk kat pondok surau kayu. Kan? Lepas qamat dia, jadi pakat duduk-duduk Ustaz. Saya lagi dengar lah orang kampung ni dia katuk lantai. Okey, bangun qamat. Tu nak suruh qamat dah tu. Kan? Masa tak ada. Kadang-kadang lagi lama tunggu. Sebab apa? Tengok tu imam tak naik. Tapi kalau kita tengok masa dulu memang betul. Menggunakan seperti mana apa yang diajak kat sini. Maknanya selagi mana tak nampak imam muncul, dia tak suruh kita qamat. Kita pun tak qamat. Duduk tunggu. Wish, lama 20 minit dah ni. Saya pernah sekali kena jadi imam subuh pada waktu tu. Bangun terlambat sikit. Masa tu pula imam sujud sejadah. Saya kena naik jadi imam sujud sejadah. Kan, terlambat sikit bangun masa tu kat pondok. Lepas tu buat macam mana? Depa bantai buat pengumuman guna mikrofon ni. Assalamualaikum, Ustaz Burhan bangun solat subuh, imam ni. Nah, tak pasal-pasal ya. Celapak bangun, pum, lari pergi naik surau. Lepas tu baru depa qamat. Kan? Dia duduk tunggu lama sangat. Dia kata apa ni 15 minit nak kawan ni tak main jadi imam ke ni. Lain kali dia buat qamat, dia buat pengumuman tu pun. Bukan qamat, dia buat pengumuman dulu. Dia buat pengumuman bagi tahu, suruh kita mai cepat. Sebab pada waktu tu saya nak kena jadi imam. Jadi macam tu juga kita. Kan? Tapi kita sekarang ni tak, sebab kita duk kejar masa. Masa, waktu. Kan? Iyalah ada setengah kalau kita dah semayang pukul 6. Lagi kita digan dengan nak masuk pejabat lagi. Macam-macam masa, waktu dia. Maka takut boleh kita ni terlepas masa ataupun terlibat pula dengan jam dan sebagainya. Maka waktu tu kita nak kena susun bagi betul-betul. Jadi bila pi sembahyang, kita ni teringin nak pergi berjemaah. Tapi bila pi berjemaah, tengok-tengok imam dah lambat. Itu yang saya kata tadi, bila dia jadi imam, dia kena get ready benda ni. Dia kena bersedia dengan benda-benda macam ni. Kan? Okey? Maka jangan kita melaksanakan solat ketika mana iqamah dah nak dikumandangkan. Makruh. Ataupun kita tahu dah masa tu nak dekat dah. Nak dekat dah masuk, nak qamat dah ni, nak masuk sembahyang waktu dah ni. Kan? Jadi dia pun tak qamat lagi ni, boleh kot aku sembahyang sat. Kan? Jadi dia pun sembahyang tiba-tiba qamat. Jadi kan dah jejas. Sebab apa? Boleh berlakunya dan menyebabkan luput takbiratul ihram dia mengiringi imam. Sebab apa? Dia boleh takut tertinggal dengan takbiratul imam tadi. Sebab kita ni sepatutnya kena mengiringi dan bersama dengan imam selepas imam menyebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita pun kan
Tetapi disebabkan dia sembahyang sunat ni tadi, maka menyebabkan dia lagi lambat. Akhirnya sampai imam dah membaca surah, barulah dia masuk untuk takbiratul ihram. Dia tak dapat takbiratul ihram dengan imam ni. Kan? Nanti kita akan cerita macam mana waktu dan beberapa masa keadaan yang boleh dikatakan kita ni dapat takbiratul ihram bersama dengan imam. Kita jumpa dalam ni sekejap lagi. Kan? Sunat imam menyuruh makmum memperbetulkan saf. Tu. Kan? Disunatkan bagi imam bahawa menyuruh ia para makmum membetulkan saf sebelum ia bertakbiratul ihram. Maka jika para makmum tidak membetulkan juga saf mereka, maka hendaklah imam itu berjalan di antara saf-saf untuk memperbetulkannya, kemudian barulah bertakbiratul ihram. Demikian itu diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Kalau ikut tu imam tak boleh lagi takbir selagi mana saf tak betul. Kan? Sebab tu kalau kita tengok, pernah kita dengar kisah kan, Saidina Utsman nak perbetulkan saf, dia guna pedang terus. Kan Saidina Umar, kan, dia guna pedang terus untuk perbetulkan saf. Kan? Jadi sebab tu kita ni bila nak jadi imam, memang kena dulu toleh kanan kiri. Sunat tu, sunat. Kita lihat kanan dan kiri ni bila kita menjadi imam, sunat perkara tersebut dibuat. Kan? Jadi bila kita dah duduk di depan, bukan terus bila kita nak di depan nak angkat takbir saja terus nak sembahyang, tak boleh lagi. Jadi bila imam dia nak saja duduk di depan, dia dah kena sebut dulu, betulkan saf. Kan? Saf dia dah sebut. Okey, baik. Lepas tu dia kena tengok pula kanan, tengok kanan belakang macam mana. Tengok pula kiri macam mana. Tambahlah ni pula kita duduk dalam jarak. Kan? Tetapi tetap kita ada dengan lainnya nak bagi tahu kata bagaimana keadaan tumit kita. Kan? Haid dulu kita kena bertemu bahu dengan bahu, betul tak? Kan? Tumit dengan tumit. Tapi sekarang ni kita tak dapat dah. Bila tak dapat, maknanya tetap kita kena jaga. Penjarakan tu satulah kita jaga. Tetapi daripada segi tumit kita keadaan. Kan? Sebenarnya bila kita tengok solat duduk dalam keadaan macam ni, penjarakan ni nampak cantik pula dah. Kan? Dia jadi satu apa nama tu? Formasi dalam keadaan solat. Kan? Tetapi memanglah sebetulnya kita ni nak minta kalau boleh jaga saf, duduk dalam keadaan saf rapat. Kan? Itu adalah yang lebih baik. Kan? Tetapi bila kita lihat dalam keadaan adanya peraturan yang baru, iaitu SOP-nya, ada penjarakan, tetapi tetap kita kena jaga saf dia. Maka bila kata nak kena jaga tetap saf dia, sebagai imam kita kena bagi tahu dulu, perbetulkan saf, duduk dalam keadaan saf yang sempurna, jaga. Bila sebut duduk dalam keadaan saf yang sempurna, makmum pada waktu tu dia dah kena bersedia. Bersedia dia apa? Iaitu berdiri tegak. Tak ada dah lah waktu tu dia nak congkir gigi ke, nak tonyoh kayu sugi ke, nak bubuh minyak atar ke, tak ada dah. Sebab apa? Satgi ni imam dah nak angkat takbir, Allahu Akbar. Nak bersugi ke, nak guna minyak wangi ke, nak calit kat kawan-kawan ke, tadi tu sebelum qomat, ataupun sebelum kita dah duduk dalam saf dah. Kan? Ni dak pantang duduk dalam saf ada kali dah tengok orang kanan kiri. Bukan nak tengok betulkan saf, cari minyak wangi nak calit. Kan? Tak ada dah. Jadi sebab itulah kita nak kena duduk dalam sempurna. Sebab apa? Dalam salah satu rukun solat, apa dia? Berdiri dengan betul, berdiri dengan sempurna. Pada maksudnya berdiri dengan sempurna, kalau kita belajar kawat, baris sedia. Macam mana badan kita? Tegak, tangan duduk di tepi paha. Pak. Itu. Kalau dalam kita buat kawat, senang diri, baru kita buka kaki, tangan relax sikit. Jadi solat macam tu juga. Bila maksudnya bersebut berdiri tegak, maknanya kita dah ready untuk nak melaksanakan solat. Tak ada lagi dah pada waktu tu lah tangan duk rewang, betul kem plekat lah duk gulung-gulung, butang baju baru nak mula bubuh pada waktu tu lah duk tarik minyak atar, duk tonyoh. Kan? Yang sonok ni kayu sugi tadi dia duk dalam saf tonyoh. Lepas tu lekat je lah gigi, buang macam tu je dalam saf. Nak takbir dah tu. Kalau malaikat ni boleh cakap, dia pun nampak kita tak pasal. Kan? Sebab apa? Dah duduk dalam saf dah. Masa tu lah dia nak buat segala maknika tu, tadi tak mau buat. Jangan. Kita tak meraihkan, tak menjaga betul-betul. Kan?
Sebab tu bila kita lihat kenapa lah solat aku ni, kita nampak aku ni solat, duk doa dengan Allah Ta'ala, tapi macam Allah ni tak pandang solat aku pun. Aku doa pun macam dengan Allah ni nak terima tak terima ya. Sebab kita ambil sambil lewa ketika mana nak solat. Tu masalah dia. Kan? Okey. Dan yang terakhir, kan, kita lihat masalah kita yang nombor 9. Wajib tidak sunat membaca bismillah ketika hendak takbiratul ihram. Berkata Syekh Al-Qamuli di dalam Kitabul Jawahir, apabila seseorang hendak bertakbiratul ihram, maka tidaklah disunatkan membaca basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim, seperti mana tidak disunatkan bagi seseorang itu membaca ketika hendak ia berihram dengan haji. Kan contoh kita nak pakai kain ihram, kan, jadi mula dengan bismillah, tak ada benda tu bukan sunat lah. Macam tu juga kita nak takbiratul ihram, kan. Jadi bila kita dah duduk dalam keadaan berdiri tegak, maka pada waktu tu kita boleh isti'azah, betul tak? Ataupun ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jannati wan nas. Usalli, tu lafaz. Kan? Maka tidak ada bismillah ketika hendak takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardhu. Kan ada setengah buat macam tu tak? Ada. Kan ada buat macam tu. Kan nak mulakan apa-apa pun dengan bismillah. Kan dipegang macam tu, betul tak? Kan? Ingatlah, sekiranya kita buat macam tu jangan disadarkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada sunnah suruh buat macam tu. Ketika mana nak mula takbir tu, nak mula bismillah. Mula kita berdiri, kita baca bismillah, tak ada masalah. Tetapi kalau kita niat dengan baca bismillah untuk memulakan takbiratul ihram, tidak ada yang mana bersandarkan kepada sunnah Nabi SAW. Jangan kita sabitkan. Nak baca, boleh baca lah, tak ada masalah, boleh baca, memang betul boleh baca. Sebab kita bukan buat benda yang tak elok. Cumanya jangan sandarkan. Sekali dia kata, ni sunnah Nabi, sebab tu aku buat. Tu bukan sunnah. Sebab tu dia bagi tahu kat sini, tidak sunat membaca bismillah ketika hendak takbiratul ihram, sebab benda itu bukan dilakukan oleh Rasulullah. Bila disebut tidak sunat, kan tiba-tiba kita pergi sandarkan, kita pergi kata bukan sunnah Rasulullah kan mulakan apa saja dengan bismillahirrahmanirrahim. Tetapi sebelum takbiratul ihram Rasulullah tak baca bismillah. Maka sebab tu jangan kita pergi sebut pula. Sebab tu disebut jelas kat sini tidak sunat. Kan kalau kita nak baca bismillah untuk kita nak minta qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, nak minta lindung, doa pada Allah pada waktu tu. Satgi jangan doa tentu saja pun siap mula, satgi nak mula tu pun pajam kami minta biar tak mula lagi. Kan naik-naik duduk dalam tu dah pegang mic, betulkan saf, rapatkan saf, duk tengok kanan kiri takbir tak start gini. Tak apa dah satu hal tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tu saja dah berapa dah? Lama lagi. Kan Rabbi ja'alna muqimas salah wa min zurriyyatina. Doa lagi, tak takbir lagi. Kan? Yang makmum duduk standby dah. Dia ni bila nak kat takbir tak tahu. Kan banyak lagi doa panjang. Kalau nak baca cepat-cepat tak ada masalah. Tapi kalau boleh nak start buat. Jangan kita letakkan untuk tu bersama dengan sunnah Rasulullah. Kalau kita nak berdoa boleh, tak ada buat. Berdoa macam tak ada masalah sebab bukan kita buat benda yang tak elok pun. Cuma jangan disebut ia adalah sunnah Nabi SAW. Itu kita kena hati-hati. Kan? Sebab tu yang bila disebut dalam keadaan sekarang ni banyaknya perkara-perkara yang bukan sunnah Nabi tapi disebut bersandarkan kepada sunnah Nabi. Jadi tu hati-hati. Kan? Jadi kita hari ini kita dah tahu, maka insya-Allah mudah-mudahan kita mengambil istifadah pengajaran. Ambil maklum. Kan? Jadi seronok sebenarnya bila kita lihat di dalam kitab Qaulul Tam ni, nanti kita akan bahas berkaitan tentang disebut khasat ta'arad dengan ta'yin ni macam mana. Bila nak datangkan niat ni, bila kita nak kena sebut khasatnya, bila nak ada ta'aradnya, bila nak ada ta'yinnya. Kan? Sebab dalam solat mesti kena ada tiga tu. Tidak lafaz niat kita tidak sempurna. Kan? Lepas tu pula nanti kita akan bertemu pula macam mana isu Fatihah saja. Kan? Isu Fatihah saja, iaitu sempat baca Fatihah, tak sempat baca Fatihah, tengah-tengah baca Fatihah, masbuk baru nak masuk, tiba-tiba nak baca Fatihah ke tak. Lepas tu isu masalahnya berkaitan tentang ta'awuz dan juga baca doa iftitah.
Sedangkan dua-dua tu sunat, tetapi disebabkan dia masuk masbuk, maka apa terjadi pada diri dia? Kena baca ataupun tidak? Jadi benda ni akan dikupaskan. InsyaAllah kita akan jumpa di dalam kitab Khawlut Tam fi Ahkamul Imam wal Ma'mum ni nanti insyaAllah. Jadi saya rasa sekadar itu dahulu kan. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada masa akan datang di dalam kitab ni insyaAllah. Mudah-mudahan kita beristiqamah dan memperbetulkan untuk niat yang terbaik kita melakukan solat kerana Allah Subhanahu wa taala dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Qul qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna at-thayyiba wa 'allimna as-salihin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.